kita akan masuk subtopik yang baru. Alright, kita akan masuk subtopik. Nama dia ialah hydrogen bond. Okay, so sebelum kita masuk hydrogen bond ni, kita dah belajar pasal ionic bond, covalent bond. Lepas tu kita dah tengok perbezaan antara ionic dan juga covalent bond. Okay, so hari ni kita masuk hydrogen bond. Okay, so sebelum masuk hydrogen bond, okay, dalam hydrogen bond ni nanti cikgu akan gunakan orang kata apa structure yang berbeza tau. Okay, contohnya macam ni contoh water dia punya formula dia ialah H2O. Okay, ni dia punya formula. So dia punya lukisan dia yang kita dah tengok. So H2O gabungan antara H non-metal, oksigen pun non-metal. So dia akan dapat covalent. Okay, dia akan dapat covalent compound. Alright. So bila kata covalent compound, bila kita nak lukis, dia akan overlap. Okay, dia punya shell tu akan overlap lah. So O akan duduk di tengah. Okay, kita ada 2 O2.4. Ya ke? 2.6. Sorry. 2.4 lah. 2.4 ke 2.6? Oh, berapa dah elektron dia? Lupa dah. 6. Oh, 6. Oh, 8. 8 lah elektron dia. So, 2.6 betul lah. 2, 4, 5, 6. Okay. Lepas tu kita ada hidrogen dekat kanan. Okay. H ada 1. Okay, belah kiri pun ada hidrogen. 1. Alright. So dia akan dapat dua bond dua single bond. Okay, kanan 1, kiri 1. Okay, ini lukisan dia. Okay, lukisan secara keseluruhan. Maksudnya kita tunjuk dia punya shell dengan dia punya elektron. Okay, so nanti bila cikgu ajar hydrogen bond, cikgu tak akan guna lukisan ni tau. Okay, cikgu akan simplekan lukisan ni. Nak simplekan dia senang je. So dekat tengah-tengah cikgu ada O. Okay, lepas tu dekat kanan ada 1 bond. Dekat kiri ada 1 bond. And then bond belah kanan bond dengan hydrogen. Belah kiri pun bond dengan hydrogen. Okay, yang ini yang simple dia. Yang ini 1 molekul water. Okay, yang ni yang simple dia. Lukisan yang simple. Maksudnya cikgu hanya tunjuk dia punya elemen, oksigen dan juga hidrogen. Dan cikgu hanya tunjuk dia punya bond sahaja. Okay, cikgu tak tunjuk dia punya shell lah. Okay. Okay, lepas tu sebelum ni juga kita dah tengok contoh carbon tetrachloride. Okay, so lukisan dia secara ringkas macam ni lah. Ada 1 dekat tengah. Okay, kanan, kiri, atas, bawah. Okay, ni lukisan dia. Lukisan yang kalau kita tunjuk dia punya shell. Okay, so dia ada 4 bond. 1, 2, 3, 4. Okay, so kalau nak ringkaskan, cikgu hanya tulis macam ni lah. C duduk tengah. Okay, ada 4 bond. 1, 2, 3, 4. And then setiap bond tu ada klorin. Okay, yang ini secara ringkas lah. Okay, ini lukisan yang secara ringkas. Okay, so lukisan yang macam ni lah yang cikgu akan guna nanti dalam topik hydrogen bond. So awak jangan confuse dia benda yang sama. Cuma lukisan sahaja lain. Okay, alright, setakat tu clear tak? Okay tak? Okay, okay. Ini kita tak masuk lagi tau hydrogen bond. Cikgu cuma bagi disclaimer saja. Sekali kan cikgu lukis je tau, awak tak faham pula. Okay, dia benda yang sama lah. Benda yang sama lah, covalent bond. Okay, cuma lukisan dia tu cikgu buat lain. Okay, right. So now kita masuk kepada hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. Okay, so dalam hydrogen bond ni yang pertama kita akan tengok dia punya maksudlah definition. Okay, definition ataupun macam mana hydrogen bond ni boleh terbentuk. Okay, lepas tu kita akan tengok dia punya application. Maksudnya dalam kehidupan seharian kita ni, hydrogen bond ni kita boleh nampak dekat mana. Okay, kita boleh apply dekat mana. Alright, so yang pertama kita pergi kepada maksud. Okay, pergi kepada maksud.
Okay, so first thing awak kena tahu pasal hydrogen bond ni. Hydrogen bond ni sebenarnya dia ialah tarikan. Okay, dia sebenarnya tarikan attraction forces. Okay, so sebelum ni awak belajar satu tarikan, okay, satu daya tarikan yang kita panggil sebagai electrostatic forces, iaitu tarikan antara positif, ion positif dan juga ion negatif. Okay, so dia ada tarikan electrostatic forces. Okay, tetapi dalam hydrogen bond, tarikan ini kita tak panggil sebagai electrostatic. Okay, kita tak panggil sebagai electrostatic forces. Okay, kita panggil tarikan ni sebagai hydrogen bond. Okay, kita panggil tarikan ni sebagai hydrogen bond. So bila orang kata hydrogen bond ni sebenarnya dia ialah tarikan. Okay, dia sebenarnya ialah tarikan, tetapi tarikan tu kita panggil sebagai hydrogen bond. Okay, so macam mana hydrogen bond ataupun tarikan ni dia boleh berlaku? Okay, dia boleh berlaku ialah, so nama pun tarikan. Okay, nama pun tarikan. So dia mesti ada dua benda yang tertarik satu sama lain lah. Okay, ada dua benda yang tertarik satu sama lain. So tarikan itu ialah antara hidrogen, okay, antara hidrogen, okay, dengan, okay, cikgu buat dot ni maksudnya tarikan lah, hydrogen forces. Okay, hydrogen bond. Okay, hidrogen, okay, tarikan antara hidrogen. Cikgu tak dengar. Hello, boleh dengar? Hello. Boleh. Aduh, Tadi tak dengar suara cikgu, stuck tadi. Start. Dia hilang Okay. Sorry. Line. Biasalah tu. Okay, back to our topic. Alright. So tadi cikgu dah kata hydrogen bond. Dia ialah tarikan, attraction. Okay, attraction antara positif dan juga negatif. Okay, tetapi tarikan ni kita tak panggil sebagai electrostatic force. Electrostatic force kita hanya panggil bila ionic. Okay, ionic. Alright. So kalau tarikan positif negatif, okay, satu lagi tarikan positif negatif yang ini kita panggil sebagai hydrogen bond. Okay. So macam mana, ya, screen. Aku share screen tak? Sekejap ya. Okay. Alright. Dah. Okay. Alright. So hydrogen bond, tarikan positif negatif. Okay, tarikan tu nama dia hydrogen bond. Electrostatic force, tarikan juga positif negatif tetapi untuk ionic. Okay, so jangan confuse Alright. So macam mana hydrogen bond terbentuk? Okay, dia terbentuk antara, okay, bila dia ada dua molekul. Siapa yang on mic boleh tolong off tak? Okay, hydrogen bond terbentuk antara dua molekul. Okay, antara dua molekul
So kita ada 2 molekul, 1, 2. Okay, so di antara molekul ni ada tarikan. Okay, tapi tarikan tu dia tempat dia spesifik. Okay, cikgu ambil contoh water lah, senang. Okay, ni water This one is water. Okay, macam cikgu cakap tadi lah, cikgu lukis macam ni tadi macam apa yang cikgu cakap sebelum ni. Yang awal-awal tu. Kita ada O, H ada 2. Okay, ni satu molekul water. Right. Lepas tu, kita ada satu lagi molekul water. O, okay. O, H. Okay. So yang ni nak lukis dia tak kisah maksudnya kalau nak lukis antara O dengan H tu tak kisah macam ni boleh. Okay, H tu duduk atas boleh, bawah boleh, kiri boleh, tak kisah. Yang penting dia ada 2 bond, ada 1 O, ada 2 H. Itu sahaja. Okay, so now kita ada 2 molekul water. Alright, 2 molekul water. Okay, so kita tengok satu molekul. Okay, kita tengok molekul yang belah kiri. Okay, molekul yang belah kiri kita ada O dan juga kita ada H. Okay, so atom oksigen, okay, atom oksigen ialah atom yang dia high electronegativity. Okay, atom oksigen ialah atom yang high electronegativity. Okay, so bila atom oksigen dia sifat dia high electronegativity, maka dekat oksigen ni dia akan ada charge negatif. Okay, dekat oksigen dia akan ada charge negatif. Okay, simbol dia ialah S negatif. Okay, dia macam S tapi echo dia macam naik ke atas, lepas tu simbol negatif. Okay, so yang ini kita panggil sebagai partial. Okay, partial negatif. Partial ni maksudnya separuh. Separuh negatif. Okay, dia bukannya 100% negatif, dia separuh negatif Okay, ataupun kita kata negatif ni sementara. Alright. So disebabkan oksigen ni dia high electronegativity, maka dia ada charge partially negative. Okay, ataupun kita kata charge negatif lah. Alright. So bila oksigen negatif, okay, bila oksigen negatif, kanan dan kiri dia ada hidrogen. Okay, hidrogen dia less, cikgu sebut En En ni maksudnya electronegativity. Okay, hidrogen sifat dia less electronegativity. Okay, so bila dia less electronegativity, maka dia akan ada charge partially positive. Yang ini pun partially positive. Okay, so awak nampak dalam satu molekul water dia ada 2 kutub. Kutub negatif dekat bahagian oksigen, kutub negatif dekat bahagian hidrogen. Okay, macam mana boleh terbentuknya kutub ni? Disebabkan oleh perbezaan sifat electronegativity atom. Oksigen high electronegativity menyebabkan dia bercharge negatif. Okay, hidrogen less electronegativity menyebabkan dia bercharge positif. Setakat tu clear tak? Clear. Setakat tu clear tak? Ada nak tanya Clear. setakat tu? Tak ada lah? Clear, Clear lah? Okay, right. Okay, yang itu satu molekul water. Alright, so sekarang ni kita ada 2 molekul water. So molekul yang belah kanan ni pun water juga. Alright, so pun sama juga kita ada oksigen dan kita ada hidrogen. Alright, so oksigen sifat dia high electronegativity. Okay, so dia akan jadi dekat bahagian sini dia akan jadi charge negatif. Okay, hidrogen
less electronegativity, menyebabkan dekat kawasan sini dia akan jadi partially positive. Okay, alright. So now awak tengok bila dua molekul ni rapat, right? Bila dua molekul ni rapat, awak tengok ada tarikan antara hidrogen dan juga oksigen daripada another molecule. Okay, ada tarikan antara hidrogen dan juga oksigen daripada molekul yang satu lagi. Okay, kenapa boleh ada tarikan? Sebab berbeza dia punya kutub. Okay, hidrogen kutub positif. Okay, oksigen kutub negatif. So menyebabkan diorang ni ada tarikan bila dekat. So tarikan inilah yang kita panggil sebagai hydrogen bond. Okay, tarikan inilah yang kita panggil sebagai hydrogen bond. Okay, setakat tu clear tak? Clear. Clear? Ya. Okay, very good. Okay, so ini satu contoh. Ini cikgu ambil contoh water. Water molecule dengan water molecule. Alright. So, daripada contoh ni, alright, daripada based on this example, hydrogen bond tu bermaksud tarikan. Okay, tarikan lah. Alright, betul. Tarikan antara positif dan juga negatif. Okay, dia tarikan apa? Tarikan antara hydrogen. Okay, attraction between hydrogen yang bond dengan atom yang lagi high electronegativity. Okay, itu syarat dia. Hydrogen tu dia mesti bond dengan atom yang ada sifat high electronegativity. Okay, barulah hydrogen tu dia akan jadi kutub positif. Okay, sebab atom yang dia bond tu, in this case dia bond dengan oksigen. So oksigen ni ada high electronegativity, dia jadi negatif, barulah hydrogen tu akan jadi positif. Okay, so and then dia akan tertarik, hydrogen ni dia akan tertarik dengan atom yang high electronegativity tetapi daripada molekul yang lain, from another molecule. Okay, so tarikan antara hydrogen atom dengan atom yang bersifat high electronegativity tetapi daripada molekul yang lain. Okay, boleh Alright. Okay, mungkin awak masih blur-blur lagi. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Alright, contoh yang kedua. Okay, dalam buku teks dia bagi satu contoh sahaja. Okay, tapi cikgu ambil daripada modul modul panjang kita tu. Modul panjang kita tu dia bagi 3 contoh. Okay, bagi awak nampak lagi lah. Oh, sorry. Okay, next. Okay, molekul yang kedua cikgu ada HF. HF. Okay, HF ini nama dia hydrogen fluoride. Okay, ada dua HF. Okay, ada dua molekul HF. Okay, alright. So kita tengok satu molekul. Okay, yang belah kiri dulu kita tengok. Okay, so HF dia ada dua. Satu molekul HF dia ada dua atom. Hydrogen dan juga F ni ialah fluorine. Right? So antara hydrogen dengan fluorine dia lagi high electronegativity. Okay, dia lagi high electronegativity. So bila dia lagi high electronegativity, dia akan jadi kutub negatif, partially negative. Okay, so bila F partially negative, H bersifat less electronegativity, menyebabkan hydrogen akan menjadi partially positive. Okay, boleh Alright. So sama juga untuk kes molekul yang kedua. Okay. Pun sama juga F high electronegativity menyebabkan dia akan jadi partially negative. Okay. So keyword dia kalau dia high electronegativity dia akan jadi kutub negatif. Okay. Hydrogen less electronegativity menyebabkan menjadi partially positive. So bila dua molekul ni rapat, okay, awak akan nampak
ada tarikan antara hydrogen, this one, okay, hydrogen yang bond dengan fluorine, which is sifat fluorine high electronegativity, menyebabkan hydrogen ni menjadi kutub positif. Dia akan tertarik dengan fluorine yang bersifat high electronegativity, tetapi fluorine tu datang daripada molekul yang lain. Okey, nampak tak contoh yang kedua ni? Nampak. Nampak? Okay. Right. So, daripada dua contoh tu, okay, ada dua atom yang sekarang ni ada sifat high electronegativity. Yang pertama tadi, oksigen. Second example, fluorine. Okay. So, ada lagi beberapa atom yang ada sifat high electronegativity. Contohnya, nitrogen. Okay. Nitrogen. Lagi cikgu tengok sekejap dalam modul kot dia ada bagi yang lain. Tak ada. Alright, 3 ni je lah. Okay, 3 ni saja yang awak kena tahu. Okay, so 3 atom ni sifat dia high electronegativity. Okay, bermaksud kalau dia bond dengan hydrogen, dia akan jadi partially negative. Okay. Okay, kita tengok contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga cikgu ada HF. HF pula dah, bukan HF, HF tadi. NH3. Okay, cikgu ada 1N. Okay, 1N bond dengan 3H. 1, 2, 3. Okay, 1 bond, 1N bond dengan 3. Sekejap, cikgu lukis dulu sikit. N, 1, 2, 3. Okay, ada 3 bond dengan hydrogen. Okay, so ini satu molekul, right? Ini satu molekul. So, molekul ni kita panggil sebagai amonia. Okay, amonia. Ataupun dia punya formula dia ialah NH3. Okay. Right, so amonia ni kita ada 2 lah. Okay, kiri 1 and then kanan pun ada 1 lagi. So kanan cikgu lukis macam ni lah. H sama juga N H H. Nampak lukisan ni tak kisah tau. Yang penting dia ada 3 bond, 3 H, 1 N. Okay, right. So cuba kita tengok dekat mana hydrogen bond dia akan terbentuk. Okay, based on 2 molekul amonia ni. Okay, kita tengok one by one. Yang pertama kita tengok yang belah kiri. Okay, sebelah kiri kita ada 2 atom. 2 jenis atom. Satu N, satu lagi jenis ialah hydrogen. Okay, so tadi kita hafal ada 3 atom yang bersifat electronegativity dia tinggi. Iaitu F, O dengan N. So dekat sini kita ada N. Okay, so N ni sifat dia high electronegativity. Okay, so bila high electronegativity menyebabkan N akan menjadi partially negative. Okay, dia akan berkutub negatif dekat bahagian tu. Okay, hydrogen less electronegative menyebabkan dia akan menjadi charge positif. Ada 3 charge positif. 1, 2, 3 lah sebab dia ada 3 H. Okay, alright. Ni satu molekul. Tengok satu lagi molekul pun sama juga. Kita ada kita ada N. N ni high electronegativity. Right, menyebabkan dia menjadi partially negative dekat bahagian sini. Okay, H kita ada 3. 1, 2, 3. Okay, H less electronegativity menyebabkan dia menjadi charge positif, kutub positif. Okay, so kita dah kenal pasti yang mana kutub negatif, yang mana kutub positif. Alright. And then kita tengok macam mana hydrogen bond terbentuk. So hydrogen bond tarikan antara hydrogen. Okay, this one hydrogen yang ini. Dia akan tertarik dengan nitrogen. Okay, hydrogen yang ini pun boleh, tak ada masalah. Ini pun dia akan tertarik juga dengan nitrogen. Okay, nampak tak?
Nampak. Nampak so dia tarikan antara kutub positif dan juga kutub negatif. Okey, kutub positif mesti hidrogen. Right? Hidrogen ni mesti kutub positif dengan syarat hidrogen tu mesti bond dengan atom yang lagi tinggi dia punya sifat elektronegativity. Barulah hidrogen tu dia akan menjadi kutub positif. Okay, and then dia akan ada tarikan dengan atom yang high electronegativity tetapi daripada molekul yang lain. Okay, so kat sini awak kena ingat dia tarikan dia bukan buat bond yang baru. Okay, dia tak ada buat bond yang baru, bukan. Dia hanya tarikan sahaja, attraction. Okay, okay, nampaklah clear 3 contoh tu. Clear tak 3 contoh tu? Clear. Clear Okay. Alright. Okay Okay, itu hydrogen bond Okay. Next kita akan pergi kepada application. Okay, kita akan pergi kepada application. Application yang pertama ialah rambut kita, hair. Okay, kalau awak lepas mandi, perasan ataupun tidak, bila rambut awak basah, rambut awak dia akan melekat. Okay, dia akan melekat. Even kalau rambut kita kering sekarang ni pun, ada serta rambut yang bila kita tarik, dia akan melekat juga. Okay, maksudnya rambut kita tu takkan terpisah sehelai demi sehelai lah. Dia mesti akan melekat dengan rambut-rambut yang lain. Okay, so macam mana rambut-rambut ni boleh melekat, terutama bila waktu basah. Okay, waktu dia wet, okay, basah, sebab ada attraction bond. Okay, ada tarikan hydrogen bond. Okay, so untuk kita nampak hydrogen bond tu wujud dekat mana dalam rambut kita ni, kita kena kenal dulu rambut kita ni macam mana dia punya struktur. Okay, so rambut kita, sekejap cikgu lukis. Okay, ni rambut lah. Ni rambut rambut kalau kita zoom kita nampak macam ni. Okay, so ni rambut kita. Okay, ni bila kita zoom sekejap. Okay, ni rambut. Kita zoom. Kita zoom. Okay, nampaklah rambut kita macam tu. Okay, so rambut kita diperbuat daripada protein. Alright, rambut kita diperbuat daripada protein. Alright, daripada protein lah, lipid. Nama dia lipid. Okay, so kita zoom lagi dekat rambut kita. Okay, ni rambut kita sehelai. Okay, kita zoom lagi dalam dia. Okay, kita zoom dekat permukaan dia. Right, so dekat permukaan rambut, okay, dia ada macam bulat-bulat macam ni. Cop, bulat-bulat macam ni. Okay, so bulat-bulat ni kita panggil sebagai protein molecule. Okay, protein molecule. Dia macam bulat-bulat macam tu lah. Okay, lepas tu dekat permukaan protein molecule tu, dia ada kumpulan OH. Dia ada kumpulan O bond dengan H. Dah ada banyak lah. O bond dengan H. O bond dengan H. Dia ada kumpulan OH. O bond dengan H. Dekat kita punya permukaan rambut tu. Okay. Tapi kita tak nampak lah bond OH tu, tak nampak lah. Okay. Okay, nampak clear setakat tu. Okay, itu kita punya struktur rambut. Okay, now kita try apply macam mana hydrogen bond ni boleh terbentuk antara rambut. Okay, so tadi kita belajar rambut dia ada protein molecule. Okay, cikgu buat dia macam ni lah keli-keli macam ni. Barulah nampak macam rambut kan. Okay, so ini protein molecule. Okay, PM protein molecule. Okay, rambut kita lah permukaan rambut kita diperbuat daripada protein molecule. Alright, so protein molecule kita ada kumpulan O, H dekat permukaan dia. O bond dengan H. Okay, lepas tu ada lagi O bond dengan H. O bond dengan H. Okay. Okay, clear tak setakat tu? Nampak tak setakat tu? Nampak. Okay, Cikgu. right. Ini masa. Okay, berapa lama lagi? 1 minit. Dah nak habis dah. 1 minit.
Okay, alright, tak apa. Kita masuk link yang lain. Masuk lain. Okay, thank you. Okay. Okay, so ni rambut kita. Rambut kita dibuat daripada PM protein molekul. Alright, katakan belah kiri ni selai rambut. Okay, permukaan rambut kita ada protein molekul and then dia ada kumpulan OH. Okay, ada ni cikgu tunjuk 3 lah. 1, 2, 3. Okay, 3 kumpulan OH yang ada dekat permukaan protein molekul dekat rambut kita. Okay, satu lagi rambut. Okay, kita nak tunjuk rambut ni macam mana dia boleh melekat. Nah, satu lagi rambut. Oh, bulat. Okay, ni protein molekul. Okay, so pun sama dekat protein molekul ni, permukaan dia kita ada kumpulan OH, OH. Macam tu. Pun ada juga OH. Pun ada kumpulan juga OH. Okay. Nanti korang confuse, kita buat kat sini lah. Bawah H. Okay. Sekejap. Okay, lelok. Nanti korang tak faham. Okay, clear Faham Alright. Nampak Okay, so macam mana boleh terbentuk? Okay, kita tengok yang ni. Kita tak payah tengok protein molekul tu. Kita tengok OH ni je. Okay, so OH ni dia ada 2 atom. O dengan H. Alright. So antara O dengan H, yang mana lagi high electronegativity? Which one? O. O ke H? O. Yes. Pandai. O yang akan lagi high electronegativity. So bila O lagi tinggi, O tu akan jadi kutub apa? Negatif. Pandai. O akan jadi kutub negatif. Alright. So kita lukis kutub negatif dekat sini. Kita guna warna kuning. So O akan jadi partially negative. H? Positif. Yes, partially positive. Alright, partially positive. Pun samalah kat sini. O partially negative. Ni bukan S ni macam simbol macam kita nak buat nombor 8 tapi tak sampai macam tu. Ni nama dia partially partially separuh. So O negative, H partially positive, O partially negative, H partially positive. Okay, yang belah kanan pun samalah. Alright, partially negative, partially positive, partially negative, partially positive, partially negative, partially positive. Okay, right. So dia ada tarikan so hydrogen bond antara H dengan apa? Cuba tengok. O. Antara H dengan apa? Yes, very good. H dengan O H dengan O. Ni satu ni. Okay, right. Satu ni. Okay. So kita ada H. Okay. H attract dengan O. Sebab positif dengan negatif. Okay. Ni pun samalah. This one satu ni kumpulan ni. Ni pun satu kumpulan ni. Okay. H dengan O. Okay. Akan ada tarikan hydrogen bond. Okay, kumpulan bawah ni pun sama. Okay, right. So antara H dengan O, positif, negatif. So tertarik. Okay, so adalah hydrogen bond antara protein molekul rambut kita. So that's why rambut kita boleh melekat. Okay, rambut kita melekat sama ada dia kering ataupun basah. Okay, nampak Ini kalau keadaan rambut kita kering. Okay, keadaan kalau rambut kita kering. Right. So macam mana pula kalau rambut kita basah? Okay. Kalau rambut kita basah, dia akan ada hydrogen bond antara rambut dengan molekul water. Okay, cikgu lukis macam ni. Cikgu lukis simple je. Alright. So bayangkan yang ini ialah kita punya protein molekul. Alright, dekat permukaan rambut. Okay, this one is PM protein molecule. And then dekat permukaan protein molekul kita ada kumpulan O bond dengan H. Okay, let's say kita ada 2 protein molekul, kanan dan kiri. Okay, ini sehelai lagi rambut kita. Okay, ini protein molekul, dekat permukaan protein molekul
kita ada kumpulan O bond dengan H. Okay, right. So di antara dua protein molekul ni ataupun dua helai rambut kita ni, dia ada water molekul sebab dia basah. Okay, sebab dia basah, so ada air lah. So air molekul H2O, O ada satu, H ada dua. Okay, so ini satu molekul water. Okay, now kita tengok macam mana hydrogen bond boleh terbentuk. First kita tengok dekat OH. Okay, OH yang ni. So yang mana negatif, yang mana positif? O negatif. Okay O negatif, hydrogen partially positif. Okay, OH belah kanan pun sama jugalah. Okay, O partially negatif, hydrogen partially positif. Macam mana boleh wujud partially positif negatif ni? Sebab perbezaan electronegativity. Okay, siapa yang baru masuk nanti awak kena tengok balik video yang awal tu. Cikgu terang macam mana boleh jadi kutub negatif tu semua. Okay, and then water pun samalah. Cuba tengok water. Okay, yang mana negatif, yang mana positif dekat water? O negatif. O negatif, partially negatif. H? H positif. Pandai. H partially positif, ada dua kutub positif. Okay, and then dia akan tertarik lah. Right, kita tengok H. Okay, H daripada rambut kita akan buat bond ataupun O daripada kita punya rambut akan ada bond dengan H daripada water. Okay, and then sebelah pula, rambut sebelah pula ada juga okay, hydrogen bond okay, antara H okay, antara H dengan O. Okay, nampak sebab dia beza kutub positif dengan negatif. Okay, nampak sebab tu rambut kita bila basah dia akan melekat. Okay, disebabkan dekat tengah rambut, di antara rambut tu dia ada water. So water ni dia boleh buat hydrogen bond dengan kita punya rambut. Sebab tu rambut kita melekat bila rambut kita basah. Okay, clear tak? Clear. Clear Okay, very good. Okay, ini application yang pertama. Okay, satu lagi application ialah bila kita baca buku, okay, baca novel ke apa, tak kisahlah. Bila kita nak selak buku, perasan ataupun tidak, selalunya orang dia akan basahkan dia punya hujung jari and then dia akan selak buku. Okay, kalau macam tangan cikgu ni susah nak berpeluh. Tapak tangan ni susah nak berpeluh. So bila nak selak buku tu, kadang-kadang muka surat tu dia tak terselak sebab muka surat tu tak melekat dekat kita punya jari. So kalau jari kita macam berpeluh, basah sikit, kita nak selak tu senang sahaja. Okay, sebab kertas tu dia melekat dekat kita punya jari. Okay, yang itu pun ada application hydrogen bond. Okay, ada juga application hydrogen bond. Okay, kita tengok Alright. So kita ambil kertas. Okay, kertas. Kertas diperbuat daripada apa? Kayu. Kayu. Okay, kayu daripada mana? Tumbuhan. Pokok. Pandai. Daripada pokok daripada pokok. Alright. So kita ambil kertas. Okay, bayangkan ni kertas. So kertas kita diperbuat daripada pokok. Pokok ni ialah lagi tepat dia ialah selulus. Alright, selulus. Okay, ni kertas ni permukaan kertas. Okay, ni permukaan kertas. So kertas diperbuat daripada pokok iaitu selulus. Alright. So permukaan selulus ataupun permukaan kertas kita ada juga kumpulan OH. O bond dengan H. Macam rambut kita ada kumpulan O bond dengan H. Kumpulan O bond dengan H. Kumpulan O bond dengan H. Okay. Right. Ni permukaan kertas. Alright. And then awak bayangkan kita ambil jari kita. Sekejap cikgu lukis jari. Macam ni nak lukis jari? Kita lukis panjang macam ni je lah. Katakan ni jari. Tangan. Jari. Tangan. Boleh lah kan? Okay, bayangkan tangan awak. Tangan bayangkan tangan. Tangan ni adalah jari-jari yang lain. Okay.
Besar gila ibu jari dia. Biarlah letaklah. Okay. So ni jari kita. Okay. Let's say jari kita tu basah kan. Kita letak sikit air liur sikit so dia basah. So bila basah dekat permukaan jari ni dia akan ada water lah. Dia akan ada water molecule. Right, kita buat water molecule. Zon pula macam ni. Okay, kita ada O, H, H. Okay. Right, okay. So pun sama juga. Okay, kita tengok yang ini. Okay, dekat permukaan selulus ada O dengan H. So O negatif, H positif. Okay. And then dekat jari kita ada water. Okay, water kita ada O dan juga H. Okay, so O akan jadi negatif, H akan jadi positif. Right? So bila kita letak jari kita yang basah tu dekat permukaan kertas, dia akan wujud hydrogen bond di antara water dengan kertas kita lah. Right? So hydrogen bond tu wujud dekat mana? Nampak tak? Nampak tak ada wujud kat mana? Dekat mana dia wujud? Dekat O dengan H. Nampak? O dekat water dengan H. Clear? Nampak? Nampak. Nampak ke tak? Okay. Okay, dia tak semestinya O tu mesti daripada water, mesti ada attraction dengan H daripada kertas. Dia tak semestinya Okay, boleh juga H, okay, H daripada water yang kutub positif, boleh juga tertarik dekat O daripada kertas. Okay, asalkan dia punya tarikan tu antara hidrogen dengan atom yang lagi higher electronegativity, tetapi dia daripada dua molekul yang berbeza. Okay, ni kita tengok daripada OH dengan daripada water. Okay, clear tak? Clear Okay, alright. Okay, sekejap sekarang masa ku apa? Okay, masa lagi 5 minit. Okay, so untuk hari ini setakat tu dulu hydrogen bond dah nak habis dah sikit lagi. Kita tengok dia punya kesan hydrogen bond pula lepas ni, tapi tak sempat lah hari ni, kita cover kelas lain. Okay, so setakat itu ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada. Tak ada Okay, betul ni tak ada? Betul. Okay, so sekarang ini partisipan ada 35 orang. Okay, tolong ketua kelas ke siapa-siapa tolong check kelas apa yang tak ada. Sekarang ni ada 35 tolak 39, ada 4 orang tak ada. Tolong check please. Cikgu tak ada senarai nama, tak bawa balik lagi. Duduk kat bilik guru lagi. Kelas D siapa tak ada? Kelas D Ashraf lagi. Kelas E kelas E cukup tak kelas E? Kelas E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kelas E seorang lagi. Siapa kelas E? Aini. Aini ke Ainin? Aini kan? Ainin ada kot. Aini Ya. Okay, alright. Kelas E Ainin. Kelas D? 3 orang tak ada kelas D. Aini. Ashraf. Najib, Auni. Auni dia internet dia tak boleh nak masuk tadi. Tak tahu kenapa. Auni. Najib. Najib ke ada tadi? Awal tadi rasanya dia ada. Najib, Auni, Ashraf. Okay, kelas E Aini
Okay, alright. Okay kelas, so kalau tak ada apa-apa boleh berserai. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, jom. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Sama. Thank you Azda. Okay, thank you semua. Bye-bye. Jangan lupa Terima kasih sarapan. cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye. Sama. Bye. Bye-bye. Good. Okay, thank you. Alright, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, so petang ni kita nak sambung berkenaan dengan hydrogen bond Sorry cikgu tak berapa sihat sangat. Cakap pun tak dapat sikit. Okay, so last class which is bila? Semalam, yes. So semalam kita dah tengok berkenaan dengan hydrogen bond. Kita dah tengok macam mana hydrogen bond ni terbentuk. Lepas tu kita tengok application. Okay, application hydrogen bond dekat rambut dengan kertas. Okay, kita selak kertas guna jari. Okay, so hari ni kita tengok dia punya efek dia punya kesan. Okay, dia punya efek lah. So kesan yang kita akan tengok yang pertama, kesan terhadap melting point dan juga boiling point. Lagi satu kesan kita akan tengok dekat solubility. Okay, ketelarutan. Alright, okay. So untuk tengok kesan ni, okay, kesan kepada melting point, boiling point dan juga solubility. Okay, compound yang cikgu akan guna ada dua lah. Okay, cikgu akan bagi dua contoh compound. Compound yang pertama ialah ethanol. Okay, compound yang kedua ialah klorin. Okay, so ethanol dengan klorin ni kita akan tengok dia punya melting point, boiling point dan juga dia punya solubility, ketelarutan. Okay, so kita pergi yang pertama dulu, ethanol. Okay, so ethanol. Okay, ethanol ni dia termasuk dalam kumpulan alkohol. Nanti form 5 tengok belajarlah berkenaan dengan alkohol. Right. So ethanol ni dia ada, dia punya formula dia ialah C2H5OH. Okay, ini ialah formula bagi ethanol. Right, so daripada formula ni kita dapat tengok karbon kita ada 2. Okay, hidrogen kita ada 5 tambah 1 dekat sini. So total hidrogen ada 6. Lagi satu kita ada oksigen oksigen ada 1. Alright. So total atom yang ada dalam ethanol ialah sebanyak 9. 2, 5, 7, 8, 9. Okay, ada 9 atom semua sekali lah. Right. Dan kesemua atom ni dia bond secara covalent. Okay, dia bond secara covalent. Kenapa covalent? Sebab kita dah tengok dah sebelum ni, covalent ialah bond di antara atom non-metal dan juga non-metal. Right? So dalam ethanol ni, semua atom-atom dia ialah non-metal. Carbon non-metal, hydrogen non-metal, oksigen pun non-metal. Right? So semua non-metal, maka ikatan yang terbentuk antara atom ialah covalent bond. Kena lukis dululah. Okay, kita kena lukis dulu struktur ethanol. Right. So disebabkan struktur ethanol ni dia ada 9 atom. So lukisan dia akan jadi besar lah. Okay, lukisan dia akan jadi besar. Right. So lukisan dia sama yang macam kita belajar nak lukis covalent bond. Dia punya shell tu dia akan overlap. Okay, dia akan overlap. Alright, so kita tengok one by one. So ada berapa valence punya carbon? 4, very good lah. So carbon cikgu guna warna hitam 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni cikgu lukis shell yang luar je tau. Shell yang luar saja. So sepatutnya susunan dia 2.4. Okey, tapi cikgu lukis yang luar saja.
Okay, and then shell yang luar tu cikgu tak lukis. Cikgu buat macam ni je. Okay, asal dia macam ni. Okay, now shell tu cikgu hilangkan. So tinggal macam ni lah. Okay, lepas tu kita ada hidrogen. Hidrogen dia akan duduk atas, bawah dan kiri. Atas, bawah dan kiri. Hidrogen ada berapa valence? 1. Satu, very good. Alright, so hydrogen cikgu guna warna biru So 1, 2, 3. Kenapa macam ni? Okay, hydrogen dia ada satu shell sahaja. Okay, tapi shell tu cikgu dah hilangkan lah. So dia akan jadi macam ni sepatutnya. Okay, yang ni yang kita dah belajar dah, covalent. Okay, cuma beza dia sekarang ni cikgu hilangkan dia punya valence. Okay, jangan confuse Okay, lepas tu carbon pun ada lagi sebelah satu sini. Carbon sini. Okay, so carbon ada sini jauh dekat sikit. Carbon tadi ada 4 valence 1, 2, 3, 4. Okay, so asal dia macam inilah. Okay, yang ini elektron bagi carbon yang sebelah. Okay, nampak tak dia overlap macam tu? Yang ni covalent lah. Yang ni kita dah belajar lah. Alright, so cuma cikgu hilangkan dia punya valence. Cikgu tak lukis dia punya shell. Okay, so dia jadilah macam ni. Okay, lepas tu carbon yang belah kanan. Okay, carbon yang sini. Carbon yang sini, dia punya valence dia, elektron akan 2 ke atas. Macam ni, 1, 2. Tapi dia masih 4 lah. Dia masih 4. Okay, dia masih 4. Cuma kita tak lukis dia atas, bawah, kanan, kiri. Kita lukis dia 2 atas, 1 kanan, 1 kiri. Okay, in case awak masih blur, macam ni. Okay, nampak 2 atom carbon yang dia punya valence shell tu, dia overlap. Okay, lepas ni kita ada hydrogen lah tadi. 1, 2, 3. Okay, setakat ni faham tak? Clear tak setakat ni? Clear. Clear Okay, alright. So now kita tak nak lukis dia punya shell tu sebab kita nak ringkaskan dia. Okay, and then sebelah okay, kita tengok carbon yang belah kanan. Okay, so carbon yang belah kanan, okay, atas dia kita ada 2 elektron, this one. Right, so 2 elektron ni atas ni dia ada oksigen. Okay, atas ni dia ada oksigen. Okay, oksigen cikgu lukis warna hijau Okay, dia ada oksigen. Alright, oksigen ada berapa valence? 6. 6, very good. Alright, so kita buat 2 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so asalnya macam inilah. Asalnya macam ni. Okay, so oksigen dia kongsi dia punya elektron tu sebanyak 2. Okay, dia kongsi 2 elektron dengan karbon. Ni dia punya lukisan ni besar sebab dia ada 9 atom. Macam tu. Okay, alright. Lepas tu kita hilangkan dia punya shell. Okay, and then carbon, atas dia ada oksigen. Okay, kanan dia kita ada oksigen juga. Okay, tapi oksigen yang belah kanan dia cuma ada 1 saja sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so asalnya beginilah. Okay, awak kena lukis juga jangan tengok saja. Okay, okay. Nampak, faham tak setakat ni? Boleh faham tak? Oksigen ada 2 je. Ya, oksigen ada 2. Oksigen ada 2 pula. Sorry. Ini etanol. Sekejap sorry. Sekejap, sabar.
Okey, baik semula, sorry. Okey. Cikgu salah tengok structure. Okey, carbon ada 2. Okey, H ada 5. 5. Betul lah. 1, 2, 3. Kejap kelas. N plus 1. C2, ethanol C2, H ada 6. Kejap 1, 2, 3. Okey. Okey, sorry Alright. Kita balik kepada carbon tadi. Okey, carbon belah kiri, belah kanan sama juga. Belah kanan pun ada 4 1, 2. Okey, atas 1, bawah 1. Dah ada 4 lah. Okey, dah ada 4. Okey, lepas tu atas ni ada hidrogen, bawah ni pun ada hidrogen. Okey, hidrogen 1. 1, 1. Okey. Clear tak? Faham tak? Faham. Nampak tak? Faham Okey. Sekejap cikgu buat yang ni habis. Okey, alright. Okey alright. Lepas tu macam ni asal dia, lepas tu kita hilangkan dia punya shell. Okey, next carbon 2 H. Lepas tu belah sini ada O. Okey, ada O. O ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kanan, satu kiri, 2 atas, 2 bawah. Okey, asal dia macam ni. Right. Lepas tu belah kanan O kita ada satu lagi H. H ada 1. Okey, macam ni. Right, so lukisan penuh dia akan jadi macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Macam ni. Nampak? Faham Nampak. tak? Nampak Okey. Alright. So sekarang ni kita nak ringkaskan. Okay, kita nak ringkaskan lukisan ni. Kita hilangkan dia punya shell. So kita akan dapat macam ni. Elektron tu jangan hilang kan. Okay. Lepas tu kita buat bond. 1. Okay. Yang kalau dia ada 2 pasang dia akan jadi 1 bond. Macam ni kan. Nampak 2, 2. 1, 1 dia akan jadi sub 1. Yang ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni tak ada Yang ni bukan. Yang ni bukan bond. Okay, yang ni bukan bond. So bond total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, next kita lukis balik. Kita ambil yang atas ni, kita lukis balik kat bawah dia. So nanti dia akan jadi macam ni lah. C. Okay, C yang ni. Lepas tu dia ada 3H. Atas 1, kiri 1, bawah 1. Okay. Lepas tu dia ada yang ni belah kanan. Okay. Buat ikut je. Okay. Lepas tu belah ni ada carbon. Okay. Lepas tu sini ada 1 bond. Sini ada O. Okay. Lepas tu sini ada bond. Sini ada H. Lepas tu yang ni penuhkan dengan H. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nampak tak? Nampak. Okay, setakat ni siapa yang tak faham? Awak kena faham betul-betul ni. Lepas ni awak akan masuk bond, dative bond. Dative bond ni lagi awak kena faham
Kalau tak faham yang ni, susah nak faham yang next. Setakat ni ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham? Tak ada Okay. Right, so kalau tengok kat sini, oksigen ni, okay, dia cuma ada 2 bond je, kanan dan juga kiri. Okay. Tapi dia ada 2 elektron dekat atas, 2 elektron dekat bawah. Okay, so kita boleh tulis macam ni. Kita boleh lukis macam ni lah. Okay. Okay, so oksigen dia ada 4, 2, 2. So ada 4 elektron yang tidak terlibat dalam bonding. Okay, 4 elektron ni dia tidak terlibat. Maksudnya dia tak buat bond dengan atom-atom yang lain. Faham So 4 elektron ni istilah dia kita panggil sebagai lone pair. Pasangan yang alone. Lone pair. Okay, lone pair of electron. So ada 2 pasang. Okay, 1, 2. Ada 2 pasang elektron bersamaan dengan 4 elektron yang tidak terlibat dalam bonding. Okay, right. Selalunya lone pair ni kita tak lukis. Dia. That's why structure dia akan jadi macam ni sahaja. Okay, elektron tu ada. Okay, ada 4 elektron tu. Tapi kita tak lukis dia. Okay, kita tak tunjuk dia dekat lukisan lah. So dia akan jadi macam ni lah. So inilah structure bagi etanol. Okay, structure bagi etanol. Yang asalnya ialah covalent bond. Okay, so bila dah dapat macam ni, so yang ini kita panggil sebagai molekul. Okay, 1 molekul etanol ada 9 atom. Faham tak? Korang faham tak ni? Tolong jangan senyap sangat, boleh tak? Faham. Faham. Okay. Alright, okay, good. Okay, okay, ni 1 molekul. Okay, 1 molekul etanol. Okay, so now, okay, sekarang ni kita dah tahu dia punya kesan. Okay, effect hydrogen bond. So, hydrogen bond, dia ada dekat etanol. So, etanol structure dia macam ni. Cikgu tak lukis structure boleh tak? Cikgu tulis formula je. C2H5OH. Okay, ni formula Okay, ni 1 molekul. Alright. So, disebabkan ini ialah molekul. So, bond yang antara atom dalam molekul ni ialah covalent. Okay, covalent bond. Okay, let's say kita ada 2 molekul etanol. Okay, kita ada 2 molekul etanol. So, ini ada satu lagi. C2H5OH. Okay, right. So, bila di antara molekul, okay, apa dia punya nama tarikan dia, attraction dia? Antara molekul. Van der Waals. Very good. Yes, Van der Waals. Okay. So di antara molekul ada tarikan yang kita panggil sebagai Van der Waals, right? Van der Waals, ejaan dia. Okay. So Van der Waals ni dia wujud antara molekul. Okay. Tetapi selain daripada Van der Waals, ada satu lagi tarikan yang kita panggil sebagai hydrogen bond. So di antara 2 molekul etanol ni, dia ada 2 tarikan. Tarikan yang pertama ialah Van der Waals. Tarikan yang kedua ialah hydrogen bond. Okay. So disebabkan dia ada 2 tarikan, maka melting point dan juga boiling point bagi etanol akan meningkat. Okay, melting point dan juga boiling point bagi etanol akan meningkat. Okay, sebab apa? Sebab dia ada tambahan attraction force, iaitu hydrogen bond. So menyebabkan 2 molekul ni dia punya tarikan dia lagi kuat. Okay, sebab dia ada extra force, iaitu hydrogen bond. Okay, so bila tarikan lagi kuat, lagi banyak heat yang kita perlukan untuk memecahkan 2 tarikan ni. That's why dia punya melting point and boiling point dia akan meningkat lah. Okay, akan meningkat. Okay, compared to satu lagi
satu lagi compound iaitu klorin. Okay, klorin cikgu cakap tadi 2 compound kan, cikgu nak tunjuk. Satu ethanol, satu lagi klorin. Alright. Klorin formula dia Cl2. Okay. So Cl2 ni, daripada Cl2 ni kita tahu Cl ada 2. Okay. So bila lukisan dia Cl, Cl, kanan kiri. Okay, klorin ada berapa valence? 7. 7, very good. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Klorin yang belah kanan cikgu guna warna lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ni asal dia. Okay, so dia akan buat covalent bond juga. Sebab klorin, non-metal. Okay, ni lukisan asal dia. Okay. Bila kita hilangkan dia punya shell, dia akan jadi macam ni. Lepas tu dia ada bond dekat sini bond dia kat sini. Ni. Okay, dia ada bond. Okay, nampak kat sini ada lone pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lone pair. Lone pair ni maksudnya elektron yang tidak terlibat dalam bonding. Okay. Alright, so ada 6 pasang lone pair. So bila kita nak simplekan structure ni, dia akan jadi Cl bond 1 Cl. Macam ni saja. Okay, lone pair dia ada kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tapi kita tak tunjuk lah dia punya lone pair tu, kita tak tunjuk. Okay, kita tak tunjuk dia punya lone pair. Okay, tak tunjuk dia punya lone pair. Okay, so dapatlah macam ni. So yang ini ialah satu molekul. Okay, satu molekul ada 2 Cl. Okay, so di antara molekul Cl dan Cl, let's say ada satu lagi Cl kat sini. Okay, ada satu lagi molekul Cl kat sini. Okay, so yang ini molekul, so di antara 2 molekul ni ada tarikan, nama dia ialah van der Waals. Okay, tetapi di antara molekul Cl ni, dia tak ada hydrogen bond. Okay, dia tak ada hydrogen bond. Dia cuma ada van der Waals sahaja. So antara 2 compound ni, ethanol yang belah okay, so di antara 2 compound ni, ethanol akan lagi tinggi dia punya melting and boiling point compared to chlorine. Okay, sebab apa? Sebab ethanol ada 2 force, iaitu van der Waals dan juga hydrogen bond. Tarikan makin kuat. Bila tarikan makin kuat, tarikan antara molekul makin kuat. Lagi banyak heat yang kita perlukan untuk pecahkan tarikan tu, menyebabkan melting dan boiling point dia lagi tinggi. Compared to chlorine molecule, di antara chlorine molecule cuma ada tarikan van der Waals sahaja. Okay, dia tak ada hydrogen bond. So dia punya attraction dia tu lemah, okay, tak berapa kuat sangat. So bila weak dia punya attraction, less heat yang kita perlukan, bila sikit lagi heat yang kita perlukan, menyebabkan melting dan juga boiling point chlorine ni lagi rendah berbanding dengan ethanol. Okay, setakat tu clear tak? Faham tak setakat tu? Faham. Ya. Okay, right. Okay, so tadi kita tengok ethanol dia ada satu attraction lagi, iaitu hydrogen bond. Okay, so dekat mana hydrogen bond ni terbentuk? Dekat ethanol, alright. So untuk tengok dekat mana dia terbentuk, kita kena lukis dia Kita kena lukis je lah. Sebab tu cikgu ajar tadi awal-awal tadi macam mana nak lukis structure ethanol tu. Okay, takut nanti tiba-tiba cikgu tulis macam ni, cikgu lukis macam ni, awal tak faham. Macam mana dapat macam ni? That's why lah cikgu tunjuk awal-awal tadi. Okay, so that nanti bila cikgu buat macam ni, awak tak adalah terkejut. Okay, ini lukisan apa pula ni? So tak adalah awak terkejut. Okay, alright. So ini ethanol. Ini satu molekul ethanol, OH. Okay, H yang belah sini, ini kita boleh lukis kat mana-mana tak kisah. Kanan boleh, atas bawah, atas boleh, bawah boleh.
Okay, cikgu nak buat dekat bawah sini. Okay, boleh Okay, so ini satu. So awak tengok yang ni je, tengok OH je. Okay, antara O dengan H, yang mana lagi more electronegative? Oh, very good. Right, so O electronegative, dia akan jadi partial negative. Oksigen akan jadi kutub positif. O negatif O negatif, hidrogen positif. Okay, yang ni satu molekul lah ni. Okay, kutub dekat oksigen negatif, kutub dekat hidrogen positif. Okay, let's say ada satu lagi molekul ethanol. O H C H H C 1 2 3 H dia lari H. Okay, right. Okay, ni satu lagi molekul ethanol dekat sini tengok dekat OH. Okay, O positif, O negatif, H positif. Okay, so dia ada tarikan dekat sini lah. Okay, positif dengan negatif. Okay, so tarikan ni lah yang kita panggil sebagai hydrogen bond. Okay, so dia ada extra kat situ. Nampak tak macam mana hydrogen bond ni boleh ada dalam ethanol? Clear tak? Clear. Clear Okay. Boleh Okay. Ada soalan setakat tu? Tak ada. Ada soalan? Tak ada Ada soalan? Tak ada. Okay. Okay, alright. Itu yang pertama, melting dan juga boiling point. Next, kita tengok solubility. Okay, solubility. Okay, sama juga kita guna ethanol. Satu. Okay, ethanol 5H. C2H5O H. Okay, right. So ethanol dia akan dissolve. Okay, dia akan dissolve in water. Okay, macam mana dia boleh dissolve dalam water? Sebab ada hydrogen bond antara ethanol dan juga water lah, H2O. Okay, so disebabkan ada hydrogen bond antara ethanol dan juga water, menyebabkan ethanol ni dia boleh dissolve dalam water. Okay, so kita tengok macam mana hydrogen bond ni boleh terbentuk. Okay, ethanol ni ada hydrogen bond. Okay, kita lukis balik structure water. Ingat lagi structure water? Okay, ni structure water Yang ni kelas malam tau. Kelas malam ni. Okay, O, H. Okay, so ni kita ada dua kita ada dua structure water, molecule water. Okay, belah kiri ni ialah ethanol. Okay. So sama juga ethanol kita tengok dekat OH. Okay. So O negatif, H positif. Okay, dekat water O sama juga negatif, H positif, partial positif, positif, H positif, H positif, O negatif. Okay, so dia ada hydrogen bond kat sini lah, satu. Sini satu hydrogen bond. Sini. Satu lagi dekat sini. Okay, positif negatif dia tertarik. Okay, nampak So that's why ethanol dia boleh dissolve dalam water. So far clear tak? Clear Alright.
So kalau soalan tanya kenapa ethanol boleh dissolve dalam water? Jawapan dia sebab ada hydrogen bond. Okay. Alright. So yang ini ethanol. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Kita ambil garam lah. Kita ambil garam. Okay, kita ambil garam. Garam NaCl. NaCl, table salt. NaCl ni kita ada dua. So dia akan tertarik. Okay, so Na plus ni positif, O negatif. So dia akan tertarik. Cl minus negatif, dia akan tertarik dekat water tetapi dekat bahagian H. Sebab H ni ialah positif. Okay, so that's why garam ni dia boleh dissolve dalam water. Okay, sebab ada attraction positif dengan negatif lah. Okay, boleh so kalaulah sesuatu benda tu dia boleh dissolve dalam water, bermaksud benda tu dia ada charge. Okay, dia ada positif, dia ada negatif. Okay, that's why ionic compound, kita dah tengok perbezaan ionic dengan covalent. Ionic dia boleh dissolve dalam water. Okay, sebab apa? Sebab dia ada charge. Okay, dia ada charge positif dan dia ada charge negatif. So positif negatif tu nanti bila masuk dalam water dia akan break, dia akan pisah, and then positif akan pergi dekat O water, negatif akan pergi dekat H water. Okay, diorang akan tertarik sebab water dia pun ada charge. Okay, so bila masuk dalam water dia akan bertukar, dia punya pasangan dia lah, positif negatif tu akan bertukar. Okay, right. Tapi kalau covalent compound masuk dalam water dia takkan dissolve. Okay, sebab apa? Sebab covalent dia tak ada charge positif, tak ada charge negatif. Bila dia masuk dalam water, dia takkan tertarik pun dengan water. Sebab water ada positif, ada negatif. So benda yang masuk dalam water, okay, water akan cari. Okay, positif pergi dekat bahagian O. Negatif pergi dekat bahagian H. Okay, tapi bila covalent compound masuk dalam water, dia tak ada charge positif, tak ada, negatif tak ada. So water tengok dia pun, water pun tak berminat. Dia nak tarik apa? Positif tak ada, negatif tak ada. Yang masuk dalam water pun, kalau dia tak ada charge, dia tengok water, dia pun tak berminat. Sebab water ada positif, ada negatif. Dia tak ada positif, tak ada negatif. So dia pun tak tahu nak melekat dekat mana, dekat water tu. So that's why dia tidak soluble dalam water. Okay, clear tak setakat tu? Clear. Clear Alright, okay. Okay, hydrogen bond itu saja. Okay, dah habis dah hydrogen bond. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya sebelum kita masuk satu lagi bond, dative bond? Ada? Tak ada Tak ada. Tak ada. Okay, alright. Okay, next bond.